Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Semalam 26 September 2022 merupakan tarikh bagi kelahiran anak perempuan pertama saya dan ia juga merupakan tarikh meninggalnya seorang tokoh yang saya sangat hormati. Bahkan jika anda melihat buku-buku yang saya simpan dan menjadi bacaan peribadi saya sejak belajar di Al-Azhar lagi, kebanyakannya ialah dari penulisan Dr. Yusuf Qaradawi. Apabila mendengar berita kematian beliau, saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau, mengasihinya dan mengampunkan segala dosa-dosanya. Pun begitu, secara jujurnya, saya tidak merasa sebarang kesedihan atau perasaan-perasaan seperti sebab sedikit pun. Ia berlaku bukan kerana saya tidak menghargai Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akan tetapi, ia hadir kerana saya sangat memahami kewujudannya tidak akan serna kerana waktu. Beliau adalah seperti ulama-ulama mujtahid yang lain. Hanya meninggal kerana kewafatan usianya. Telah berakhir waktu dan tempoh masa nafasnya di muka bumi ini. Tetapi nyawanya masih berterusan seperti mana para ulama-ulama yang lain. Hanya jasad mereka yang sudah tiada. Tetapi ilmu, pandangan, fatwa, ijtihad dan sumbangannya kepada agama ini tidak akan hilang. Fatwa-fatwa dan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi akan terus diselidiki dan dimanfaatkan oleh segenap umat Islam sama ada sebelum kewafatannya atau selepas meninggalnya dia daripada dunia ini. Sama ada daripada kalangan penyokong ataupun daripada kalangan orang yang tidak menyukainya. Inilah satu karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada para ulama kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan Allah mengangkat darjat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa keutamaan seorang ulama itu cukup besar sehingga darjat yang melebihi darjat orang-orang beriman yang lain telah berlaku kepada mereka. Ketika saya belajar di Al-Azhar, saya telah diperkenalkan dengan buku-buku tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam pelbagai tajuk, di dalam pelbagai perbahasan. Menariknya, kebanyakan perbahasan-perbahasan beliau sangat relevan dengan konteks sains, kemodenan, interaksi tanpa sempadan, kemajuan pemikiran umat Islam dan pembangunan Muslim yang sejati tanpa sebarang had, puak dan mazhab. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah menyatakan manhaj yang ideal ialah menggabungkan pelbagaian komunikasi dakwah Islam antara kerohanian ahli tasawuf, keteguhan al-athari ataupun salafiyah, kecerdikan menggunakan akal para ahli kalam dan ketelitian ilmu para ahli fiqh. Diambil kebaikan pada setiap kumpulan kemudian digabungkan dalam keharmonian. Anda boleh rujuk kenyataan beliau dalam kitabnya Khitabun al-Islami fil Asr al-Alamah muka surat 21. Manhaj inilah yang menjadi pegangan saya sejak saya masuk ke Al-Azhar pada tahun 2009 sehingga ke hari ini. Siapakah lagi yang mampu berkata seperti ini selain orang-orang hebat seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang sentiasa menerima pelbagai kebaikan rentas puak dan fahaman. Inilah yang menjadi kempen utama Dr. Yusuf sejak zaman berzaman. Bahkan beliau nyatakan inilah yang beliau bawa daripada dulu. Saya sangat mengagumi Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pandangan fatwanya tajam, pandangan fatwanya jelas. Pemilihan ijtihadnya sangat bersesuaian dengan situasi tempat dan zaman ini. Dalam menanggapi soal perubatan, beliau mengkritik rawatan so-called Islamik yang menolak ubatan moden. Bahkan beliau sangat tidak suka menjumutkan umat sehingga berlaku kemunduran apabila kejumudan menjadi neraca sebahagian orang. Saya menulis buku dakwah tanpa jubah kerana terkesan dengan penulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Khitabun al-Islami fi Asr al-Ulamah. Anda boleh dapatkan buku saya berkenaan di Shopee ataupun Lazada. Ketika tahun akhir di Mesir, saya membina perpustakaan terbuka untuk orang Melayu di Mesir. Saya namakan ia Maktabah Al-Qaradawi. Akses terbuka, perdebatan, perselisihan, kita bincangkan di situ. Demikian juga pelbagai isu-isu yang menarik seperti isu-isu politik yang berlaku di tanah air. Kita bincangkan di Maktabah Al-Qaradawi di
Mesir. Pelbagai buku-buku Qaradawi ada di situ. Bahkan banyak kitab-kitab ulama yang jarang ditemui di kedai-kedai terdapat di Maktabah Al-Qaradawi. Bukan sekadar buku-buku agama, bahkan buku-buku sains perubatan juga telah terisi di Maktabah Al-Qaradawi. Apabila saya ada pandangan-pandangan yang kontroversi, seperti bolehkah jin merasuk tubuh badan manusia, saya akan merujuk penulisan-penulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Akhirnya saya bertemu dengan pandangan yang akan menyelesaikan diri saya. Kerana beliau sangat hidup dengan tulisan-tulisannya. Kefahaman tentang sial mial bulan Safar, perbandingan hukum menyentuh wanita, bid'ah bulan Sya'ban, Rejab dan Ramadan. Kesemuanya saya kutip daripada keilmuan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bahkan saya cukup setuju apabila beliau menasihati keluarga untuk sangat mempertimbangkan keinginan anak perempuan apabila mahu berkahwin dengan pasangan yang dicintainya, kerana itu adalah kehidupannya, bukan kehidupan ibu bapanya. Dahulu sebelum tidur, saya akan baca sebuah buku Ibn Qaryah wal Kuttab tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ia seumpama buku doktor umum tulisan Tun Dr. Mahathir. Dalam bahasa Melayu, Ibn Qaryah wal Kuttab judulnya Budak Kampung dan Anak Pondok. Buku biografi peribadi yang beliau tulis sendiri tentang kehidupan peribadinya yang menginspirasikan diri saya secara peribadi. Sangat menarik, sangat ringan untuk dibaca dan saya cadangkan anda untuk membaca buku berkenaan. Rancangan bersama beliau berjudul Asy-Syariah wal Hayah juga merupakan rancangan kegemaran saya. Melihat bagaimana beliau menjawab soalan-soalan yang kritikal daripada pengacara, sangat mengangkat nilai keilmuan di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Dalam isu politik, beliau tidak diam. Bahkan ketika pergolakan di Mesir, beliau antara tokoh utama yang menyatukan orang Mesir. Sehingga pada hari ini, orang-orang yang dahulu tidak bersama dengan revolusi, mereka mendapat kerajaan semula pada hari ini. Mereka mengkritik Dr. Yusuf Al-Qaradawi walaupun Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah meninggal dunia. Mereka ingat ketika matinya Qaradawi, mereka mampu untuk mengangkat hujah. Tetapi kita lihat bagaimana orang komen kepada orang-orang yang mengkritik, orang yang menghina apabila Dr. Yusuf Al-Qaradawi pada hari ini, walaupun mereka itu keluaran daripada Al-Azhar, walaupun daripada Al-Azhar TV sendiri. Al-Qaradawi menyeru Al-Aqbat, orang-orang Kristian Qibti Mesir, supaya tidak bersama dengan calon kerajaan terdahulu. Jangan mengikuti orang yang sesat dan zalim, kata beliau. Beliau menegaskan kerajaan yang lalu telah menzalimi mereka, menghina mereka dengan hinaan yang palsu. Beliau juga sangat meminta orang-orang Qibti untuk membantu orang Islam yang membantu mereka. Beliau menyebutkan dengan satu kod, masa depan orang Qibti adalah bersama umat Islam, bukannya selain daripada mereka. Bersamalah orang Islam yang mulia. Negara ini adalah negara kamu, maksudnya negara Mesir. Maka bersamalah dengan rakan-rakan kamu dan janganlah bersama dengan musuh-musuh revolusi. Al-Qaradawi juga telah menghantar surat kepada majlis tentera supaya menjaga pilihan raya dan mengawal dari sebarang pemalsuan atau penukaran kehendak rakyat Mesir, dan menyuruh mereka supaya bertakwa, takut benar kepada Allah dalam perihal urusan rakyat Mesir. Hakim-hakim supaya menjaga amanah dalam pilihan raya dan menghalang segala cubaan pemalsuan. Beliau menyebutkan kepada hakim-hakim ini, kamu semua bertanggungjawab di hadapan Allah dan kamulah hakim dan penjaga dalam permasalahan ini. Al-Qaradawi sangat menentang pembodohan umat. Al-Qaradawi menyebutkan, sekiranya seseorang berkeyakinan bahawa para bomoh dan tukang tilik itu betul-betul mengetahui perkara ghaib dan mampu menembusi hijab, maka dia telah termasuk dalam kekufuran yang besar dan cukup nyata. Canggah dengan percanggahan yang cukup jelas dengan Al-Quran dan Sunnah. Anda boleh rujuk kenyataan beliau dalam Mauqiful Islam, muka surat 188. Saya sering berkata, Al-Qaradawi adalah seorang tokoh, cuma beliau belum mati sehingga keilmuannya belum dianggap sebagai tuntas. Kerana seorang ilmuwan itu sebelum dia meninggal dunia, maka pelbagai perkara boleh bertolak dan bertambah pada dirinya. Apabila hari ini beliau telah meninggal dunia, kita mengusung jenazahnya dengan penuh hormat. Pun begitu, hakikatnya beliau belum mati. Ilmunya sangat luas yang ditinggalkan untuk kita menikmatinya. Demikianlah karamah para wali-wali Allah yang sebenar-benarnya. Ada orang yang berumur panjang tetapi umurnya tidak membawa barakah, dan ada pula orang yang berumur pendek
tetapi ia syarat dengan kebaikan dan kebajikan sepanjang hayatnya. Ibn Atiyah As-Sakandari menyebutkan di dalam kitabnya yang popular, iaitu kitab Al-Hikam. Maksudnya, banyak sekali umur panjang yang diberikan kepada manusia, tetapi sumbangan yang diberikannya sangat sedikit. Banyak sekali umur pendek yang diberikan kepada manusia, tetapi sumbangan yang diberikannya sangat banyak. Sesiapa yang umurnya diberikan barakah oleh Allah, maka dalam masa yang pendek, dia akan mendapatkan pelbagai kurniaan daripada Allah yang sangat sulit untuk diungkapkan. Dan hari ini masuk pula Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi, yang telah didahului sebelum itu gurunya Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Dia meninggalkan amal-amal yang soleh, ilmu yang bermanfaat, keturunan yang baik, murid-murid yang dianggap dapat memperpanjangkan umurnya. Inilah yang berlaku pada hari ini. Kematian para ulama bukan sekadar kita berasa sedih dengan kematian mereka sahaja, tetapi ambillah manfaat yang mereka tinggalkan, ambillah warisan yang mereka tinggalkan itu dan jadikan ia sebagai kehidupan diri kita. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Kerana anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.